Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin berkongsi pengalaman di Katatib ni. Nama penuh saya ialah Hasnah binti Wan Saleh, berumur 68 tahun. Saya seorang pesara, pernah bertugas di Malaysian Industrial Development Authority selama 30 tahun lebih lah. Dan sebelum itu pun saya memang bekerja di Income Tax dan sebelum tu di SSM, Suruhanjaya Syarikat. Lama jugalah pengalaman. Saya tinggal di Precinct 16 Putrajaya. Saya berpindah ke sini setelah bersara sebab sebelum tu pejabat saya ialah di KL Sentral. Jadi saya beli rumah kat sini pun disebabkan ada tawaran masa tu kan, 25% diskaun. Kalau tidak beli kat Shah Alam. Bila saya dah bersara ni pun, saya kira saya mesti aktif jugalah dalam NGO. Sebab itu saya jadi ahli dalam 4 NGO di Putrajaya ni. Dan juga saya masih pegang lagi yang tuntutlah ilmu hingga ke akhir hayat lah, hingga ke liang lahat kan. Jadi itu bila saya bersara tu saya dapat, masa tu saya menyertai kelas-kelas yang dianjurkan oleh Badan Kebajikan Mutiara Putrajaya. Jadi dengan kawan-kawan tu kita dapat tahu yang Nasrul Quran ni akan membuka kelas tajwid kan, Katatib lah masa tu. Jadi kita pun ramai-ramai join. Sebelum tu kita memang ada kelas dah hari, macam saya kan ada kelas hari Isnin tu, iaitu kelas tasawuf dan juga hadis. Tapi sebab ingin menyertai untuk belajar tajwid secara berguru kan. Bukanlah dulu tak berguru, tapi ni ada rujukan, ada tempat belajar. Jadi kita pun dengan kawan-kawan setuju untuk masuk daftar kat sini. Jadi itulah bermulanya saya menyertai kelas tu. Saya rasa saya sukalah belajar. Dipanggil belajar macam mana? Kita tak biasa belajar. Kita sebelum ni kita akan attend surau kan, ceramah-ceramah, tazkirah. Tapi macam tak ada kesinambungan. Kalau kita masuk kelas ni ada buku rujukan dan juga kesinambungan dia kan. Jadi itu yang membuatkan saya teruja lah untuk menyertai kelas ni. Dari segi ilmu pengalaman ni banyaklah. Saya bersyukur Alhamdulillah Tuhan takdirkan saya dapat menyertai kelas ni dan mendapat Pak Syekh sebagai guru. Memanglah dia daripada Universiti Al-Azhar kan. Sebetulnya saya pun berminat juga bila dah bersara tu ingin ke Mesir lah untuk melanjutkan pelajaran lah dalam bahagian tak kira lah bahasa Arab ke apa. Tapi bila fikirkan kalau masuk universiti kita ada exam semua kan, lepas tu kita ada anak-anak dengan suami, jadi tak sesuai lah untuk tinggalkan kan. Jadi saya bersyukur sangat tu orang daripada Al-Azhar datang ke sini dan saya belajar dengan dia walaupun sedikit kan. Jadi bila macam dapat Pak Syekh ni pun dia terlalu banyaklah dia berkongsi dengan kita macam-macam ilmu yang disampaikan kan, dari segi kitabnya, pengalaman dia kan, berjumpa dengan guru-guru, ulama-ulama. Jadi dia punya natijahnya kita dapat ilmu daripada dia seolah macam kita sendiri mendengar ulama tu bercakap, memberitahu kita macam ni kan. Itulah yang saya bersyukur sangatlah dan berterima kasih kan pada semua yang terlibat dalam menganjurkan program ni kan. Dan saya direzekikan oleh Allah untuk menyertainya bersama kawan-kawan. Maybe kalau seorang-seorang pun susah juga kan. Itulah, jadi dengan kawan-kawan ni lain, kita boleh ada yang kita, especially masa PKP, kadang kita ada masalah juga online ni dengan kita punya line lah, kadang tak clear kan. Duduk di rumah satu hal lagi, kita macam hilang fokus. Kalau di kelas lain guru tapi di rumah walaupun kita ada buku rujukan, tapi kadang-kadang gangguan kadang tak berapa clear. Kadang-kadang gangguan di rumah tu sendiri membuatkan kita kadang-kadang nak pergi buat air kopi lah biasa kan. So tak ada break kan, anytime boleh pergi kat dapur buat air, bawa masuk. Kalau kat sini dia ada break kan, break time kan, ataupun lepas kelas kita singgah ke kafe. Itu yang saya rasa seronok face to face tu. Sebab bila kita singgah kafe tu kita dengan kawan-kawan kan. Dari segi buku tu saya pun rasa amat baguslah sebab memang kita perlukan rujukan. Especially macam saya ni faktor usia. Banyak yang Pak Syekh cakap-cakap kadang kita terlupa, especially ilmu tajwid ni.
Memang kita kena refer kat buku tu. Lagi satu, kita daripada aliran Inggeris ni, kita tak banyak sangat belajar pasal bahasa Arab. Jadi dengan faktor usianya, dengan memang kita banyaklah kena ni. Lagi satu yang bagusnya, bahasa Melayu pun banyak juga mengambil bahasa Arab kan. Jadi kita mudahlah ingat, mudah faham. Itulah. Yang paling bagus sekali ialah Pak Syekh bercakap bahasa Melayu. Jadi saya faham. Sebab saya pun ada juga satu guru daripada Mesir kan online ni. Tapi dia tak berapa pandai sangat bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi susahlah sikit sebab kita tak faham sangat bahasa Arab kan. Sebab saya ambil tu bahasa Arab, bukannya tajwid macam ni lah. Okey, pesanan Pak Syekh yang saya paling ingat sekali ialah menjadikan Al-Quran tu sebagai sahabat. Saya adalah kawan-kawan yang kita baca berapa hari satu juzuk, 4 juzuk seorang misalnya kan. Tapi bukannya bersemuka. Jadi bila kita betul free baru kita baca. Jadi bila Pak Syekh kata jadikanlah Al-Quran tu sebagai sahabat. Jadi kalau sahabat yang paling kita sayang, ialah mesti kita nak jumpa dia hari yang kita nak. Jadi macam bila disebut macam tu, saya rasa macam satu dorongan untuk saya membaca Al-Quran ni walaupun satu muka. Tapi sebab kita lepas kita solat 5 waktu tu, kalau satu muka pun dah 5 muka kan. Dan selalunya Al-Quran ni bila kita baca, kita macam payah nak berhenti juga kan. Sebab especially bila kita tengok dia punya terjemahan yang kita ambil berkata tu kan. Jadi kalau kita tak faham, jadi dengan sendiri kita menghayati, tak mengamalkan tu tak tahu dah kan. Kita menghayati. Saya rasa itulah. Saya pun nak pesan juga pada anak saya ni, macam mana pun mesti baca Al-Quran tu kan. Dan macam Pak Syekh pun pesan, carilah anak murid kan untuk mengajar. Dulu saya adalah anak-anak saya sendiri dan juga adik-adik saya, tapi seorang tu dah meninggal. Penyakit ni lah jantung tak salah saya. Jadi bila dia meninggal tu kita berhenti. Anak murid saya yang tinggal ni seorang je lah, anak saya yang lelaki tu. Tapi dia pun dah berpindah ke Seri Gombak sebab dia bertugas di Kuala Lumpur. Tapi bila dia balik, saya ingatkan jugalah anak-anak saya pun. Dia kena sentiasa membaca Al-Quran. Patutnya dia kena baca Al-Quran tu lebih banyak daripada dia menengok televisyen, handphone ke kan. Itu je lah. Kalau nak jadikan tu sebagai apa, orang kata kalau kita tinggalkan tu untuk anak-anak, wasiat. Wasiat lah. Mudah-mudahan kan dengan wasiat kita tu, pahala kita jalanlah insya-Allah. Saya nak ucapkan terima kasihlah pada semua kan yang terlibat, especially pada ni lah pengerusi Nasrul Quran, Datuk Abdul Latif kan, dengan Wan Nur Ashikin sebagai ni, dan semualah Ustazah Yusra, dan yang lebih lagi Pak Syekh lah, banyak dia berkongsi ilmu kan dengan saya dan kami semualah. Saya nak ucapkan jazakallahu khair pada semualah, dan semoga Allah merahmati dan memberi ganjaran yang sewajarnya kepada semua kan, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin.